lakukan untuk menjadikan amalan kita ini diterima di sisi Allah, antaranya zikir dan antaranya doa. Dan masa ni di antara masa yang kemustajaban doa. Maknanya dalam hidup kita bermula daripada pada pagi tadi kita bersahur, kemudian sampai pada maghrib ni di antara masa-masa yang mustajabnya doa. Yang kita jangan tertinggal baca doa, jangan tertinggal pada kita untuk kita sentiasa lakukan beberapa amalan-amalan yang berterusan dalam kehidupan kita. Kalau kita perhati dalam doa-doa ataupun zikir-zikir yang disebut, dianjurkan untuk menggabungkan niat berpuasa antara hati dan lidah. Perkara yang pertama yang perlu kita buat dalam hidup kita ni ialah menjaga niat. Menjaga niat tu di awal-awal. Bila kita berpuasa, di antara amal ibadah yang kita diajar supaya kita lakukan dalam hidup kita ni ialah berniat. Niat. Ini hebatnya Islam. Kita sebut demikian. Islam ni diambil kira lagi dengan dalam hidup kita ni, ambil kira niat kita. Niat kita tu diambil kira. Sebab tu Islam dia suruh jaga niat. Jangan niat yang buruk, tapi jaga niat biar niat yang baik. Niat yang paling baik dalam hidup ni kita buat kerana Allah. Itu niat yang paling baik dalam hidup orang mukmin. Orang mukmin bila dia buat amalan-amalan, dia jaga niat, dipanggil. Niat dia sama ada niat kerana Allah ataupun niat dia kerana selain daripada Allah. Kan sehari dua ni kan kecoh pasal orang derma. Bila orang derma, maka ada orang yang petikai derma yang dibuat derma ini sendiri. Saya nak sebutnya, dalam Islam diajar pada diri kita ni sama ada kita nak derma cara tunjuk-tunjuk pun boleh, ataupun kita nak derma cara sembunyi-sembunyi pun boleh. Dua-dua ni boleh dalam Islam. Tapi asasnya kena jaga niat. Tu dia panggil demikian. In tubdus sadaqati fa na'immahi. Kalau kamu tunjuk sedekah kamu ni, itu yang terbaik pada kamu. Ia pana'immahi. Allah kata, bagus. Ni pana'imma ni maknanya terbaiklah. Bagus pada diri kamu. Wa in tukfuha wa tu'tuhal fuqara. Kalau kamu sembunyi-sembunyi dan kamu bagi pada orang-orang miskin, fahuwa khairul lakum. Itu yang terbaik untuk diri kamu. Pun tak apa juga. Dalam hidup kamu ni, maknanya dua-dua tu boleh dalam Islam. Islam dia ajar demikian. Maknanya Islam ni dia tak ajar pada kita ni untuk diri kita ni buat satu jalan je. Tapi dua-dua jalan ni boleh dengan syarat jaga niat. Jaga niat. Niat itu menjadi besar. Niat ni apa dia? Niat ikhlas ke tak ikhlas. Niat orang yang membuat amalan tadi, dia buat betul-betul kerana Allah ataupun dia buat kerana selain daripada Allah. Kalau dia buat selain daripada Allah, rugilah amalan dia tersebut. Tak ada benda yang dia dapat daripada demikian. Ni perangai orang yang hidup dia yura'unan nas, suka nak menunjuk-nunjuk pada manusia. Rugi. Dia dipanggil demikian. Tapi kalau kita buat amalan, tiba-tiba kita buat tu, kita tunjuk-tunjuk nak suruh orang lain bersemangat sama. Orang lain tengok, orang lain nak berlumba dengan kebaikan kita. Pun boleh juga. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila orang-orang miskin pergi mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dia kata, kami ni rugilah kami ya Rasulullah dengan orang-orang yang kaya. Orang kaya tu dahlah dia kaya, dunia pun dia dapat, akhirat pun dia dapat. Maka bagaimana kami nak menandingi amalan-amalan orang-orang yang, bagaimana kami nak menandingi pahala-pahala orang kaya tu ya Rasulullah? Orang-orang miskin mengadu pada Rasulullah. Rasulullah sebut, orang kaya tu dia sibuk kan, banyak duit pada diri dia. Kamu pula tak sibuk kan? Kamu tak ada benda keperluan kamu nak lakukan. Lalu lepas pada solat, Rasulullah kata, kamu orang kaya dia bangun terus. Dia pergi terus untuk dia pergi untuk berurusan dalam hidup dia. Manakala kamu lepas pada solat, kamu tak sesibuk orang kaya kan? Lalu mulut kamu sebut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebut demikian. Rasulullah ajar pada orang-orang miskin di kalangan sahabat-sahabat yang susah. Lalu dia kata, kamu berjaya menandingi amalan-amalan orang kaya. Dengan kamu lepas pada semayang, kamu sebut subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kemudian kamu tutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir sekali. Lepas pada kamu habis tersebut, kamu tutup demikian. Pahala kamu Allah sediakan banyak.
orang-orang miskin ni pun mula buat amalan. Sahabat-sahabat yang susah-susah ni buat amalan. Lepas sembahyang, mereka tak bingkar bangun. Mereka duduk wirid. Mereka baca doa-doa dan sebagainya. Orang kaya, lepas pada sembahyang, dia bingkar bangun terus. Dia banyak kerja-kerja dia nak buat. Yang menyebabkan di waktu ini, yang menyebabkan beruntung orang-orang miskin. Tapi, orang kaya tengok. Pelik dia kata. Kita ada sahabat-sahabat lepas pada sembahyang. Di kalangan mereka sebut, tak bingkar bangun macam kita bingkar bangun. Mereka perhati balik. Mereka pun pergi tanya, kamu buat apa? Lepas pada kamu solat, kamu buat apa daripada diri kamu? Lalu sahabat-sahabat yang miskin, dia dengar je, dia kata kami wirid. Siapa yang ajar? Rasulullah ajar untuk menandingi kamu, menandingi amalan, menandingi kamu. Lalu sahabat-sahabat yang kaya tanya balik, kamu buat apa dia? Amalan macam mana yang menyebabkan kamu jadi begitu? Lalu sahabat miskin pun sebut, dia kata, kami ini Rasulullah ajar, kalau lepas sembahyang, baca wirid dulu, buat begini dulu, baca-baca. Lalu orang kaya ni pun tanya, bacaan apa dia? Lalu mereka pun terpaksa cerita amalan-amalan mereka, bacaan-bacaan mereka. Bila cerita je, sahabat-sahabat yang kaya ni pun turut serta buat juga dengan apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat miskin. Lalu sahabat miskin pun dia kata, sama dah kita dengan orang kaya. Dah lah dia kaya, kemudian dia banyak harta, dia guna harta dia untuk kerja-kerja agama. Kemudian kita tak ada harta, nak dapat macam mana? Cara demikian, akhirnya mereka mengadu pada Rasulullah. Rasulullah senyum. Rasulullah kata apa dia? Itulah kelebihan yang Allah bagi pada setiap orang di kalangan kita. Maknanya kamu kena berusaha lah. Jadi kaya macam kayanya dia juga. Kaya yang mengingati Allah. Yang ni untung dalam hidup. Orang-orang kaya, Allah bagi rezeki pada dia. Lagi banyak rezeki, lagi banyak dia ingat pada Allah SWT. Maknanya apa dia? Yang pentingnya jaga niat. Tu. Sebab tu bila kita puasa, di antara amalan yang awal-awal pahala untuk kita dapat ialah niat. Niatkan Allah. Tiap-tiap malam dalam mazhab Syafi'i kita, niat tiap-tiap malam. Buka je puasa, lepas pada buka puasa tu niat terus. Nawaitu shauma ghadin, sengaja aku puasa an ada illahi ta'ala. Kita baca doa-doa, kita niat dalam hati kita. Niat dalam hati kita ni kita sebut, sengaja aku puasa besok fi hadhihi syahr, dalam bulan ini. Lillahi ta'ala, dalam bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Itu cara demikian. Niat kita tu Allah dah tulis dah pahala. Niat tu Allah dah tulis dah pahala pada diri kita ni. Sebab tu bila kita nak lafaz bersama dengan hati. Dua-dua. Katanya Imam Nawawi, sebagaimana pendapat kami dalam setiap amal ibadah. Dalam mazhab Syafi'i kita ni, setiap amal ibadah kita semua kena niatkan Allah. Semua pada diri kita demikian. Apabila hanya dalam hati, maka itu pun cukup. Kalau kita tak nak lafaz, ada orang kata, saya tak reti nak sebut dekat luar Ustaz. Dia sebut demikian, saya hanya boleh lafaz saja. Boleh tak Ustaz dia sebut demikian? Boleh. Dalam hati saja, saya nak sebut dalam hati saja. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah pada kita. Apabila hanya dengan lidah, maka disepakati tidaklah cukup. Tapi kalau sekadar sebut dengan lidah, ulama mazhab Syafi'i kita kata tak cukup. Dia mesti sekali dengan hati. Itu amalan dalam hidup kita ni. Disunnahkan. Itu cara diajar pada kita niat. Yang kedua, disunnahkan apabila dihina dan diperbodohkan oleh seorang ketika mana kita berpuasa, hendaklah mengucapkan inni saim sebanyak 2 kali ataupun lebih. Diajar demikian. Kalau ada orang yang mengejek kita, kamu tu nampak macam tu, kamu ni macam tak tidur, kamu ni macam tak cukup tidur, kamu ni macam memprovok kita. Misal contohnya, maka diajar supaya kita sebut inni saim, aku puasa. Inni saim. Mulut kita ni diajar supaya kalau ada orang caci maki kita, ke orang kata macam-macam gaya pun, ataupun orang tulis dalam grup-grup WhatsApp, ataupun orang mengejek kita, orang yang macam-macam gaya sebut ada kita ni, sehingga kan ternaik darah kita nak marah, ataupun hati kita ni mula berubah bila kita puasa. Orang provok itu, nak tunjuk warok lah tu, nak tunjuk bagus lah tu. Misal contoh orang sebut demikian. Jawab pada diri kita ni, sebut pada dia sebanyak 2 kali ataupun lebih, inni saim, aku ni puasa. Bagi tahu pada dia. Nak sebutnya besarnya. Kalimah inni saim tu dapat pahala. Kalau kita sebut demikian. Aku puasa. Tapi jangan pula sibuk nak
bagi tahu kepada orang. Jumpa dengan orang, inni saim, inni saim. Padahal tak perlu pun kita sebut demikian. Tu dah menunjuk-nunjuk pula. Tapi bila ada orang provok kita, maksudnya ada orang yang berlaku provokatif terhadap diri kita. Ramai kan orang kita ni macam-macam gaya. Dia tengok je bibir kita kan kering je. Dia kata, kenapa kering sangat bibir? Misal contohnya. Nampak kering je bibir, kita pun jawab, inni saim, aku puasa, aku puasa. Sebut demikian. Pada diri kita dengan tujuan nak suruh apa dia? Nak suruh mengingatkan orang tu dan mengingatkan diri kita. Mengawal kemarahan diri kita, mengawal jasad kita. Dalam masa yang sama, kawal juga dia. Kamu jangan provok lebih, jangan provok lebih. Tunggulah, tunggu. Lepas pada puasa nanti siap. Senang cerita. Nak sebutnya, sekarang ni aku sedang puasa. Oleh kerana aku sedang puasa, maka kita diajar supaya dalam keadaan yang demikian, kita ni ulang dan kita sebut. Sebab bila kita puasa ni sensitif. Ramai orang kita ni, bila dia berpuasa, dia jadi sensitif sangat. Kalau bercakap dengan suami isteri, cepat nak terasa hati. Di kalangan kita dengan anak-anak kita, cepat nak terasa hati. Terasa kan, sensitif dan pada diri kita. Bila kita lapar, sensitif. Jadi cepat nak marah. Sebab tu, dikawal. Dengan bagaimana dikawal ni? Rasulullah ajar. Satu kawalan yang hebat hati kamu. Bila kamu dalam keadaan kamu berpuasa, kamu sebut, inni saim, aku puasa. Bila kita sebut aku puasa ni, ini satu cara kawalan hati kita. Nak kawal diri kita ni, jangan kita ni telajak pada diri kita. Cepat nak marah. Cuba perhati orang yang puasa. Naik kenderaan, cepat nak marah. Kalau beratur panjang sikit, cepat nak marah. Pergi ke pasar, nak beli barang, kemudian letih, kita cepat nak marah. Cepat pada diri kita ni, dia jadi kita ni tertekan pada diri kita, stres. Dalam keadaan stres macam ni, bulan Ramadan ni, dalam tempoh stres macam ni, sebut inni saim, aku puasa, aku puasa. Kita kan, bila tak boleh balik kampung, stres orang kita. Dia biasa balik kampung, tiba-tiba dia tak balik kampung, stres. Cuba sebut, inni saim, aku puasa, aku puasa. Sebut pada keluarga kita. Kita puasa, sedang puasa ni. Jadi menyebabkan, nak berlaku perbalahan, perkelahian tu, terhenti. Cuba belajar sikit benda yang demikian. Ramai di kalangan kita ni, dianya tak boleh nak jaga, nak kawal diri dia. Akhirnya berlaku pertengkaran. Suami isteri berlaku bertengkar. Ni musim PKP ni, berlaku pertengkaran di kalangan suami isteri. Saya dah jumpa dua tiga orang dah yang hantar mesej, yang telefon, yang WhatsApp dan sebagainya. Bagi tahu, Ustaz, saya berkelahi suami isteri, Ustaz. Saya begini. Bagi tahu. Ada yang bertembung dengan kita, tengok dalam lift, cerita, Ustaz, saya ada masalah dengan isteri saya. Kemudian sebut macam-macam gaya. Yang telefon ada orang isteri, telefon suami saya begini, hantar mesej dan sebagainya. Nak gambarkan pada kita apa dia? Tak rasa diri dia ni sedang berpuasa. Cuba kita rasa dalam diri kita ni, yang kita ni sedang berpuasa, sedang melawan dan mendidik lawan syaitan, mendidik nafsu. Mendidik nafsu supaya nafsu kita ni jadi nafsul mutmainnah. Nafsu yang tenang dan lapang dalam hidup kita. Perlu kita jadi demikian. Kami meriwayatkan daripada Sahih Bukhari dan juga Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, as-siyamu junnah. Puasa ni merupakan perisai dalam hidup seorang mukmin. Maknanya pelindung pada orang mukmin. Kita boleh tengok kan, kalau tentera-tentera, dia ada junnah, dia ada perisai. Kalau orang tembak pun, kena yang disebut dengan tembakan tu kena pada perisai dia terlebih dahulu. Maknanya junnah. Puasa ni pelindung diri kamu. Maknanya kamu bila kamu berpuasa, kamu menjadi orang yang terlindung. Terlindung daripada apa dia? Terlindung daripada serangan-serangan yang dinamakan daripada serangan-serangan luaran yang menyerang pada diri kita. Rasulullah sebut, fala yarfus wala yajhal. Jangan kamu bercakap benda-benda yang mencarut. Jangan kamu cakap benda-benda yang kotor, benda-benda yang tak baik. Kerana kamu dalam lindungan kan. Bila kamu dalam lindungan, tiba-tiba kamu cakap benda yang tak baik, maknanya kamu tak terlindung dah pada diri kamu. Kamu dah dilindungi dengan puasa. Bila puasa dah lindungi kita, tiba-tiba kita dalam kubur ni, kita buka ruang pula untuk diserang dalam kubur. Fala yarfus. Jangan cakap benda-benda yang tak baik. Wala yabsuk. Jangan sekali-kali. Wala yajhal. Jangan kamu saling membodoh-bodohkan orang. Saling nak menengking-nengking di kalangan kamu.
Jangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Bila kamu dah menjadi pada diri kamu ni ada baju kebal ataupun kamu ni dah dilindungi, tiba-tiba kamu keluar daripada dalam pula. Musuh daripada dalam. Rosaklah. Patutnya kita ni dah jaga daripada musuh daripada luar. Bila kita boleh jaga musuh daripada luar serang kita dan kita dilindungi oleh puasa, selamatlah diri kita. Tiba-tiba kita pula yang dalam keadaan kita ni cakap benda-benda yang tak baik. Bangun pagi-pagi lagi bertengkar dalam rumah tangga. Bangun siang pagi-pagi lagi kita ni saling bercakap benda yang tak baik di antara satu sama lain. Jangan demikian pada diri kita. Kita diajar supaya bercakap benda-benda yang baik di kalangan suami isteri, adik-beradik, kemudian jiran, tetangga dan sebagainya. Cakapan kita tu percakapan yang qaulan layyinan, kata-kata yang melembutkan, menenangkan. Jangan kita saling cakap benda-benda yang membodohkan, merosakkan di antara satu sama lain di kalangan kita. Rasulullah sebut demikian. Wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu. Kalau ada seorang yang menentang kamu, kemudian aw syatamahu ataupun menghina kamu, mencaci maki kamu, maka kam falyaqul, maka mulut kamu sebut inni saim marratain. Rasulullah sebut 2 kali. Inni saim, aku ni puasa, aku ni puasa. Ni sunnah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita sebut inni saim, aku ni puasa. Aku ni puasa. Kalimah inni saim ini, kalimah aku puasa ni merupakan kalimah yang menyelamatkan diri kita daripada apa dia? Daripada kitanya memutuskan silaturahim. Menyelamatkan diri kita daripada keluarga kita, daripada bercerai-berai. Menyelamatkan banyak benda dalam hidup kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajar pada kita, bila kita puasa ni, kalimah inni saim ni diulang-ulang dan disebut-sebut. Dengan tujuan apa dia? Tujuan nak suruh kita ni dalam keadaan kita terjaga amalan-amalan dalam hidup kita. Jaga pada diri kita ni sendiri. Kemudian kata-kata tersebut hendaklah diucap dengan lidah dan diperdengarkan pada penghina agar dia menghentikan keburukannya. Kita sebut inni saim ni, jangan kita sebut pada diri kita aja inni saim. Tak, bukan begitu. Sebut inni saim, aku puasa. Saya puasa. Kita sebut demikian. Saya puasa ni kalimah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh kita sebut. Kena panggil. Kena ingat, ni merupakan zikir khusus dalam bulan Ramadan. Khusus di saat mana kita bulan Ramadan. Ada alim ulama kata, bukan bulan Ramadan je, kalau kamu puasa, kamu sebut inni saim. Kenapa? Kerana waktu mana kita puasa ni, provokasi tu banyak berlaku dalam pada diri kita. Naik kereta, jam, provok pada diri kita, terprovok dalam hidup kita. Kadang-kadang dalam hidup kita, balik ke rumah, tengok sepah je rumah, kita rasa tertekan pada diri kita. Kadang-kadang kita terima WhatsApp, dalam grup WhatsApp, tulis macam-macam gaya. Provokasi ini berlaku. Dan bila berlaku dalam keadaan demikian, maka kita diajar supaya diri kita ni sebut inni saim, aku ni puasa. Aku ni puasa ni dengan tujuan nak sebutnya gambaran apa dia? Supaya berhenti orang yang provok kita dan kita pun boleh kawal diri kita daripada keadaan yang sedemikian rupa. Kami meriwayatkan dalam kitab At-Tirmizi, dan Ibn Majah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah kata, salasatun la turaddu da'watuhun. Rasulullah kata ada 3 kelompok yang kalau dia berdoa, Allah tak akan tolak doa mereka. 3 golongan ini, kalau dia berdoa, Allah tak akan tolak doa-doa dan permintaan-permintaan mereka. Apa dia? As-saim hatta yuftir. Rasulullah kata, orang yang puasa sehinggalah dia berbuka puasa. Maknanya di antara masa kita puasa ni, saat mana kita puasa ni, doa pada Allah. Orang kita kan berebut nak pergi multazam, rela tarik baju. Kenapa nak pergi multazam? Nak suruh mustajab doa. Orang kita berebut masuk di raudah, berebut macam-macam gaya, berebut nak ke, orang kita berebut nak pergi cium di Hajarul Aswad. Tak payah, ni bulan Ramadan. Bila kita berada dalam bulan Ramadan ni, Rasulullah kata,
Kamu start daripada sahur sampai kamu berbuka, masa yang mustajabnya doa. Masa yang mustajabnya doa. Lalu kita pun doa pada Allah. Angkat tangan. Doa apa? Allahumma gfirli. Ya Allah, tolong ampunkanlah dosaku, ya Allah. Mulut kita ni jangan malas dalam minta dengan Allah. Kerana apa dia? Kerana bila kita berada dalam keadaan yang kita ni sedang meminta dan minta pada Allah, Allah terima doa kita. Rasulullah sebut, salasatun la turaddu da'watuhum. 3 kelompok ni kalau dia berdoa, Allah tak tolak. Tak tolak doa dia. Doa apa dia? Orang yang puasa khusus dalam bulan Ramadan. Sampai bila? Sampai dia berbuka puasa. Tu buat dalam saat mana kita sekarang ni berdoa. Tuan-tuan dalam peluang siang hari begini, tuan-tuan baca doa. Kemudian kita baca doa apa pun, kita kata kena dalam bahasa Arab ke Ustaz? Ya, sebaiknya. Tapi kalau kita tak boleh dalam bahasa Arab, doa dalam bahasa Melayu pun, dalam bahasa Jawa pun Allah terima, dalam bahasa orang putih pun tak apa. Boleh doa. Doa bahasa Cina, bahasa India, bahasa Iban, bahasa Dayak, bahasa yang penting kamu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa. Dalam Islam dia boleh pada diri kita demikian untuk kita nak doa. Yang tak boleh, yang tak berdoa langsung. Ada orang tanya, Ustaz, yang semua berdoa ni boleh ke? Boleh. Semua. Yang tak boleh siapa? Yang tak boleh yang tak berdoa langsung. Kita ambil peluang. Bila masa yang mustajabnya doa dalam bulan Ramadan begini? Yang pertama sebelum mana subuh. Ulama-ulama sebut masa yang mustajabnya doa sangat. Doa kita ni terlalu mustajab doa kita. Bila? Sebelum mana subuh. Yang masa ni dalam hadis kursi sebut Allah turun sampai ke langit dunia. Nak sebutnya gambaran kekuasaan dan kebesaran Allah. Yang pertama. Yang kedua, masa yang mustajab doa lepas pada setiap waktu solat. Waktu fardu solat, baca doa. Lepas pada semayang je, baca doa. Lepas semayang je, baca doa. Pada diri kita. Jangan kita ni lepas semayang, lipat-lipat sejadah, tinggal terus. Dalam bulan Ramadan ni, masa ni dia dipanggil doa yang mustajab, dia panggil pada diri kita. Dua. Yang ketiga, bila masa yang mustajab? Bila kita hadir di majlis ilmu. Ni, masa sekarang ni. Lepas pada kita habis belajar kejap lagi, kita baca doa. Tuan-tuan bacalah doa. Tuan-tuan nak baca doa, tuan-tuan. Saya baca doa saya, tuan-tuan amin pun boleh juga pada diri kita. Masa mustajab doa. Masa yang ketiga, masa bila? Masa yang keempat bila? Masa dekat nak berbuka puasa. Waktu mana kita duduk nak berbuka puasa tu, panggil adik-beradik, panggil anak-anak kita, panggil keluarga kita, duduk bersama dengan kita ni, baca doa. Masa yang malaikat-malaikat turun untuk mengaminkan doa kita. Masa yang kelima bila? Dalam bulan Ramadan sebegini, untuk kita berdoa. Masa kitanya bangun tahajud malam. Masa yang keenam bila? Masa kita solat tarawih, di antara tarawih dengan tarawih. Masa tu masa yang mustajabnya doa. Kitanya doa pada Allah. Allah terima. Sehingga kan yang lebih besar lagi, di antara waktu mana kita sahur sampai kita berbuka. Hatta yuftir. Rasulullah sebut demikian. Bila kamu as-saim hatta yuftir. Yang pertama. Yang kedua, wal imamul adil. Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Ni maksudnya apa dia? Pemimpin dalam rumah tangga yang adil. Kemudian kepimpinan dalam masyarakat yang adil. Kepimpinan dalam negara yang adil. Ni pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil maksudnya apa dia? Mengambil Al-Quran dan hadis Rasulullah sebagai panduan dalam hidup di kalangan kita. Ni pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil ni menjadi keutamaan dipanggil. Saya betul terang dengan tuan-tuan kan. Saya perhati negara kita ni alhamdulillah Allah jadikan lepas pada peralihan daripada kerajaan PH dahulu kepada kerajaan PN sekarang ini. Dalam tempoh sebegini kita tengok lain perbezaan. Nampak bagaimana rakyat ni rasa tenang je. Walaupun diumumkan lagi tempoh PKP dilanjutkan, rakyat tak memberontak. Rakyat tak marah, tak ada. Nampak susunan tu teratur. Saya perhati, saya kena puji juga. Dipanggil kerajaan yang baru ni. Kemudian bila disebut saja kena di kalangan kita ni, di kalangan kita kena duduk dalam rumah, PKP, buat pergerakan dalam keadaan terhad ini kan. Pada diri kita, rakyat tak marah. Di kalangan kita tenang daripada diri kita. Boleh je tak? Dan alhamdulillah nampak perkembangan setiap hari tersebut diumumkan dan dimaklumkan pada kita
tu tenang. Taklah jadi dalam adalah seorang dua yang berontak. Itu je dah. Tapi nak sebut keseluruhan marah ke? Tak. Kenapa? Kerana daripada kepimpinan yang aru. Bagaimana nak manfaatkan suasana rakyat yang sebegini? Macam mana kepimpinan negara umum pula sebanyak 270 bilion kan yang diumumkan untuk suntikan pakej ransangan untuk dalam tempoh COVID-19 ini. Dalam tempoh diumumkan untuk rakyat sekian, untuk begini. Maknanya apa dia? Rakyat ni tahu, oh rupa-rupa negara kita ni kaya. Negara kita ni ada duit. Sebelum daripada ni diumum kata 1 trilion hutang luar, hutang negara dan sebagainya. Maknanya bila sebut saja sebelum daripada ni rakyat hanya diberi RM30. Diberi RM30 melalui pakej yang tertentu. Tertekan hidup rakyat. Kemudian datang pula dengan pakej yang baru ni, kerajaan bagi pula. Bagi yang disebut dengan bagi gambaran-gambaran keadaan pada kitanya dengan pakej-pakej ransangan yang baik ini. Semua ni nak gambarkan pada kita, nak gambarkan pada kita tentang mengenai suasana yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita dengan kurniaan yang disebut dengan kurniaan untuk pemimpin yang adil di kalangan kita. Pemimpin yang begini kalau dia baca doa, Allah mustajabkan doa. Allah mustajabkan doa di kalangan kita. 2. Yang tiga wa da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Disebut demikian. Doa orang yang kena zalim ni, orang yang dizalimi. Siapa yang dizalimi lalu dia berdoa, Allah mustajab doa dia. Jangan buat khianat kepada sesama di kalangan kita, jangan. Tetapi dalam hidup kita ni, belajarlah untuk kita saling berlapang dada. Jangan buat zalim pada orang. Tukar jawatan dia, tukar kedudukan dia, ataupun buat zalim pada di kalangan kita ni, mencengkam dan kita buat satu perkara yang menyebabkan menyusahkan hidup seorang tersebut. Semuanya gambaran dalam keadaan sebegini. Ni nak sebutnya kalau dia berdoa, Allah mustajab doa dia. Jangan sekali-kali kitanya buat zalim pada orang. Kerana walaupun binatang kalau kita buat zalim pada binatang, dia berdoa kepada Allah, mustajab tak doa dia? Mustajab. Ulama-ulama sebut demikian. Termasuk dengan binatang. Kita tak ada kerja, tengok kucing lalu dekat dengan kita sepak, pung, tersepit dia tepi dinding. Misal contoh. Bila tersepit tepi dinding, dia pun berdoa, ya Allah, pendeklah umur orang ni, ya Allah. Misal contohnya. Pendeklah umur orang ni. Pendek sungguh umur orang tersebut. Mustajab doa. Doa kucing pun mustajab. Doa ikan pun mustajab. Apatah lagi doa orang. Kalaulah binatang doa Allah mustajab, Allah dengar. Doa binatang Allah mustajab, doa orang lagi mustajab. Jangan buat khianat pada orang. Dengan orang gaji jangan buat khianat. Dengan orang yang banyak tolong kita, jangan ambil kesempatan buat khianat. Dan pada diri kita, pada sesiapa saja di kalangan kita, jangan buat khianat. Bila kita buat khianat pada diri kita ni, buat zalim, dia baca doa, tunggu pada diri kita. Di saat tersebut Allah mustajabkan doa-doa mereka tersebut. Allahu Akbar. Kena ingat pada diri kita, jangan buat zalim. Suami jangan buat zalim pada isteri. Isteri jangan buat zalim pada suami. Sama juga. Saling jangan zalim menzalimi. Suami buat zalim pada isteri, tekan isteri. Kemudian perasaan isteri rasa tertekan hidup dengan suami. Suami asyik mula dalam keadaan menggetak dan menggetak. Sama juga dengan isteri. Isteri jangan buat zalim dengan suami. Mencengkam suami, menyusahkan suami, minta yang tu, minta yang ni dengan suami. Yang menyebabkan suami ini terbeban. Ni zalim dipanggil. Zalim di kalangan kita ni berlaku di antara satu sama lain. Sama kita. Anak, bapa terhadap anak buat zalim. Kemudian anak terhadap mak ayah buat zalim. Sama aja kezaliman yang berlaku. Ibu bapa dia cuai terhadap jagaan pada anak-anak dia. Anak-anak dia membesar dengan suasana yang tak betul, suasana yang buruk dan sebagainya. Bila dia membesar dengan suasana sedemikian rupa, menyebabkan berlaku kezaliman, dipanggil demikian. Anak-anak bila dah dia berusia, ayah dah berusia, mak dah berusia, lalu anak-anak pula buat zalim pada mak ayah. Allahu Akbar. Tak tanya khabar, tak buat macam-macam gaya. Saya cadangkan tuan-tuan yang mana dalam keadaan keluarga kita ni, kita tak boleh pergi, tak boleh nak berhubung sekarang ni, tak boleh nak berbuka puasa dengan mak ayah. Saya cadangkan post
makanan-makanan. Post makanan pada mak ayah masing-masing. Ambil, panggil grup Grab Food ke apa dia, ataupun Food Panda dan sebagainya. Panggil mereka tersebut untuk hantar makanan pada mak ayah kita. Post, ataupun kalau jauh, kita packing barang elok-elok, kemudian kita buat dalam bentuk hadiah, kita hantar pada mak ayah kita di kampung. Supaya mereka ni dapat merasai. Walaupun kita tak ada, tapi mak ayah kita dia dapat rasa nikmat-nikmat. Walaupun kita tak dapat bersama, tetapi barang-barang kita ni yang kita hantar tu sampai pada mereka. Tak padan dengan kita telefon saja. Tapi kita tu ambil peluang pada waktu mana sebegini, menghubungkan silaturahim dengan macam mana? Beli kurma-kurma, masuk dalam matan bis tu, senang cerita. Tengok dalam matan bis tu, tengok kurma-kurma, kemudian lepas tu tulis yang disebut alamat mak kita, ayah kita, kemudian hantar pada mak ayah kita sebut. Banyak mana pahala yang kita dapat dengan cara demikian. Ni ataupun ada di kalangan kita yang meniaga kan. Peniaga-peniaga boleh umumkan. Tolong umumkan. Kami akan hantar kepada siapa yang tuan-tuan nak supaya dihantar kepada orang-orang mak ayah dia dekat kampung, kami tolong uruskan hantar barang-barang ini. Itu pun satu cara untuk kita nak menyambungkan silaturahim supaya kita tidak buat khianat di antara satu sama lain. Demikian juga dengan majikan yang buat zalim pada staf dan sebagainya. Ni sebutnya gambaran apa dia? Gambaran bagaimana kadang-kadang majikan ni dia untung besar. Berbilion-bilion dia untung. Bila tempoh PKP ni, dia cari jalan untuk nak apa dia? Tak nak bayar gaji pada staf dan sebagainya. Ni zalim. Tunggu, mana-mana majikan yang buat demikian, maka nescaya dia akan didoa oleh staf mereka tersebut. Akhirnya dia akan tersungkur dan tersembam. Tengok gambaran yang berlaku pada kita. Jangan buat zalim di kalangan kita. Sama di kalangan kita ni, di kalangan kita yang kita tak dapat melakukan amalan-amalan yang baik, jangan kita tambah dengan amalan yang buruk untuk menjadikan kita ni semakin jahat. Jangan demikian. Ni orang nak buat benda yang baik, kita halang. Maknanya kita zalim. Kita halang dan kita zalim. Saya ingat lagi, saya bila dijemput ke negeri Melaka, saya dah sampai dah negeri Melaka. Kerajaan waktu tersebut dihalang daripada saya berucap. Dihalang saya berceramah. Zalim, dia panggil demikian. Zalim. Saya baca doa. Saya sebut. Waktu tersebut bila saya baca doa, boleh jadi orang kata tak jatuh pun, tak kena apa-apa pun. Tak kena apa. Tengok Allah jadikan lepas pada sebut. Ni nak sebutnya buat zalim. Jangan buat zalim pada orang. Buat zalim nanti tersungkur. Saya nak pesan pada bekas-bekas pemerintah dahulu. Ni zalim kamu tu yang menyebabkan kamu akan terasa dalam hidup. Di dunia pun kena, di akhirat nanti lagi kena pada diri kami. Tunggulah orang yang jenis demikian. Yang buat zalim. Ustaz-ustaz dizalimi. Nak sebutnya orang yang siapa yang zalim? Pemerintah yang menghalang daripada menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, nak disebut di kalangan masyarakat ini. Semua yang buat zalim ini, siapa yang buat zalim, dia orang yang kena zalim tu baca doa, siap pada diri dia. Kita kena bagi tahu. Jangan ada di kalangan kita saling zalim menzalimi. Buat khianat di kalangan kita. Tak ada sebab. Kadang-kadang kita tanya, kenapa tak benarkan ceramah, tak benarkan kuliah? Sebab ustaz parti lain, ustaz tak sama. Kamu buat zalim, kamu dengar dulu. Dia panggil demikian. Jangan kamu buat khianat di antara satu sama lain ini sendiri. Di kalangan kita. Kemudian lepas pada itu, zikir-zikir yang perlu kita baca waktu mana nak berbuka puasa. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasa'i daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata ketika berbuka puasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, ni doa yang Rasulullah baca. Zahabaz zam'a wa abtalaitil uruq wa thabatil ajru insyaallah. Zahabaz zam'a dan telah berlalulah waktu mana rasa dahaga. Wa abtalaitil uruq dan telah basah seluruh urat-urat nadi. Wa thabatal ajru insyaallah dan tetaplah ganjaran insya-Allah. Ini kalau ada sahabat-sahabat yang boleh tulis balik doa ni, kemudian tulis dekat komen-komen tersebut supaya diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Kata zam'a dipendekkan.
Zama dipendekkan, artinya rasa haus. Zahabaz zama. Zahabaz zama dipanggil demikian. Dan telah habis rasa haus. Zahabaz zama. Dipanggil demikian. Wabtalatil uruq. Dan telah basah seluruh urat-urat. Lalu dalam keadaan begini Allah berfirman, zalika bi annahum la yusibuhum zama'un. Allah Subhanahu Wa Taala sebut yang demikian kerana mereka sesungguhnya tiap-tiap kali mereka merasai dahaga. Bagi orang yang dalam dijadikan oleh Allah dalam keadaan ujian demikian. Saya sebutkan di sini walaupun sudah cukup jelas, namun saya melihat masih ada orang yang salah mengucapkan sehingga dibaca panjang. Dia katanya tuan kitab kita ni, dia sebut ada orang baca zabahat zama'u wabtalatil uruq. Bukan, kena baca zahabaz zama'. Kena baca demikian. Wabtalatil uruq wa thabatil ajr insya-Allah. Itu doa yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila kita nak berbuka puasa. Kami meriwayatkan dalam Sunan Abu Daud daripada Muaz bin Zuhrah, telah sampai pada kami bahawa bila berbuka puasa Rasulullah baca doa ni. Itu doa yang jarang kita dengar. Ni doa yang biasa kita dengar. Doa apa dia? Pendek je. Allahumma lakasumtu. Ya Allah, aku berbuka dengan nama kamu. Wa ala rizkika aftartu. Dengan rezeki kamu aku berbuka ya Allah. Pendek je. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Allahumma lakasumtu. Ya Allah, aku berpuasa di Allah malakasumtu, aku berpuasa kerana kamu ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Lepas tu wa ala rizkika aftartu, dengan rezeki kamu aku berbuka ya Allah. Itu doa yang dibaca dan dibaca saat mana nak berbuka ini sendiri. Berpuasa ni kan kamu, berbuka pun kan kamu ya Allah. Aku berbuka pula dengan rezeki yang kamu kurniakan pada aku. Alhamdulillah, rezeki yang halal pada diri kita. Kemudian kami riwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Muaz bin Zuhrah, dia berkata, apabila berbuka puasa Rasulullah membaca doa ni. Doa ni pertama juga Rasulullah baca, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa rizqani fa'aftirtu fa'aftartu. Dia ajar demikian. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Segala puji bagi Allah yang telah menolong untuk aku dapat berpuasa. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu. Ya, segala puji bagi Allah, kamu telah membantu aku untuk aku puasa. Wa razaqani fa'aftartu. Dan kamu telah rezekikan pada aku rezeki-rezeki, lalu aku berbuka dengan rezeki-rezeki kamu ya Allah. Ini cara indahnya bahasa yang digunakan dalam doa saat mana nak berbuka puasa ini sendiri. Nak berbuka puasa. Kenapa? Kerana masa ni kan masa mustajab doa. Kemudian dalam satu lagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca doa Allahumma lakasumna wa ala rizkika aftarna fataqabbal minna innaka antas samiul alim. Ini pun satu juga doa. Allahumma lakasumna. Ya Allah, kerana kamulah aku berpuasa ya Allah. Wa ala rizkika aftarna. Di atas rezeki kamu kami berbuka ya Allah. Fataqabbal minna, maka terimalah segala amalan-amalan kami ini ya Allah. Innaka antas samiul alim. Sesungguhnya kamu maha mendengar, lagi maha melihat, dan kamu maha mendengar dan maha mengetahui segala-galanya ya Allah. Ini doa-doa yang kita bacalah. Kemudian kami riwayatkan dalam kitab Ibn Majah dan Ibn Sunni daripada Abdullah bin Abi Mulaikah, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, dia sebut, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, inna lis-sa'im inda fitrihi la da'watun ma turad. Sesungguhnya bagi orang puasa, ketika mana dia berbuka puasa, dia memiliki doa tidak akan ditolak saat mana dia berbuka puasa. Allahu akbar. Belum kita nak buka tu baca doa. Baca doa di kalangan kita. Ibn Abi Mulaikah mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Amru pada waktu mana berbuka puasa dia mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ini doa sama juga. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada kamu dengan rahmat kamu yang melingkupi segala sesuatu agar kamu mengampunkan dosaku ya Allah. Ini cara kita dibaca doa-doa. Dan bila kita berbuka puasa dengan makanan orang,
yang orang sediakan, baca doa yang Rasulullah baca. Kemudian Nabi mengucapkan, pernah riwayat dalam Sunan Abu Daud, selain dengan sanad sahih, selainnya dengan sanad sahih daripada Anas, bahawa Rasulullah bertamu ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Bila bulan Ramadan, Rasulullah bertamu di rumah Sa'ad bin Ubadah. Allahu Akbar. Saya teringat sahabat saya, Ustaz Yusaini Yahya, daripada Perlis. Dia bila awal Ramadan tahun sudah, dia telefon pada saya. Telefon, Ustaz, saya nak berbuka puasa rumah Ustaz, dia sebut. Dia sebut demikian. Saya ingat sampai hari ini. Saya pun siap nasi kabu, suruh orang rumah siapkan makanan sedap-sedap untuk Ustaz Yusain datang. Tahun ni dia tak dapat datang. Tahun ni PKP kita ni. Nak sebutnya, saya teringat inilah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bertamu di rumah Sa'ad bin Ubadah bila bulan Ramadan. Kemudian dia menghidangkan roti dan minyak. Sa'ad bin Ubadah ni bila Rasulullah datang, sediakan roti, sediakan minyak. Ini cara orang Arab makan lah. Kita tak, kita sediakan nasi dagang, nasi kabu, sedia nasi apa dia, ayam percik ataupun nasi air asam. Oh, tu sedap tu. Makanan yang sedap-sedap ni kita sediakan demikian. Kemudian baginda pun memakan. Kemudian Nabi SAW mengucapkan, aftara indakumus saimun wa akala ta'amakumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Rasulullah sebut, telah berbuka orang-orang yang berpuasa di tempat kalian. Aftara indakumus saimun, telah berbuka puasa orang-orang yang salih di kalangan di tempat kalian. Wa akala ta'amakumul abrar, dan telah makan makanan kalian dimakan oleh orang-orang yang baik. Orang yang baik. Wa sallat alaikumul malaikah, dan moga-moga malaikat-malaikat berselawat kepada kalian semua di atas kebaikan yang kalian lakukan ini sendiri. Ini cara pada diri kitanya berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat yang demikian. Pada diri kitanya, wa sallat alaikumul malaikah. Kemudian kami meriwayatkan dalam kitab Ibn Sunni daripada Anas radhiyallahu anhu, dia berkata apabila Nabi SAW berbuka puasa di satu kaum, baginda mengucapkan, aftara indakumus saimun, telah berbuka puasa orang puasa di tempat kalian. Wa akala ta'amakumul abrar, telah dimakan makanan orang yang baik-baik di kalangan kamu. Wa sallat alaikumul malaikah, dan mudah-mudahan malaikat akan membaca berselawat ke atas diri kamu semua. Oleh demikian, inilah di antara doa-doa yang dianjurkan supaya kita lakukan dalam bulan-bulan sebegini. Saya ucapkan terima kasih pada sahabat yang kemarin yang telah hantar nasi kabu kepada saya. Nasi kabu, dan sahabat ni dia masak dekat rumah dia. Kemudian sahabat ni dia telah masak, kemudian dia hantar, dia telefon pada saya, Ustaz, saya nak hantar makanan untuk Ustaz berbuka puasa. Terima kasih. Sedap nasi kabu tersebut. Mudah-mudahan 3 bungkus yang dihantar tadi, yang dihantar kemarin diberkati dan dirahmati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masak, dia kata dia masak kat rumah dalam musim-musim begini, dan dia ambil order-order di kalangan sahabat-sahabat. Saya kata baguslah. Bagus. Nanti saya nak maklumkan dalam Facebook saya, dan mudah-mudahan kalau tuan-tuan nak makan nasi kabu, tuan-tuan boleh order daripada dia. Dia lepas pada ni insya-Allah admin akan masukkan alamat Facebook ataupun Instagram sahabat kita tersebut insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas peluang yang ada ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam FN Caterer rasanya begitu. Yang telah hantar kemarin. Terima kasih sahabat-sahabat. Ada yang dah hantar barang pada saya pun, saya ucap terima kasih banyak-banyak. Dalam Instagram sahabat kita ni, Instagram FNN Caterers, husband and wife, dua ni honest, homemade and delicious food yang disediakan di kalangan keluarga mereka tersebut. Tuan-tuan boleh hubungi sahabat kita ni lah untuk dapat makanan-makanan, nampak sedap-sedap makanan yang disediakan. Termasuk kita pun buka di Dapur Tok Ku, kita buka juga. Dapur Tok Ku, kita buka untuk order. Dan kalau tuan-tuan nak order makanan di sekitar Shah Alam ni, kita boleh ada ayam percik, ada macam-macam gaya lah. Makanan-makanan yang Dapur Tok Ku, tuan-tuan boleh tengok dalam laman sesawang tersebut. Yang kedua, tuan-tuan, kita masih lagi buka peluang untuk tabung bantuan Ramadan. Kemudian dalam masa yang sama, infak nasi bungkus. Kita sedang bahagikan nasi-nasi ni, bagi pada orang-orang yang frontliner. Kemudian kita bagi juga kepada orang-orang yang susah-susah, orang
miskin dan sebagainya. Kemarin kita mulakan dengan 700 bungkusan. Hari ni dah naik dah permintaan. Ada daripada beberapa tempat minta lagi. Ustaz, boleh tak kami nak lagi? Nak ni kita naik sampai 800 lebih bungkusan. Ni bergantung kepada derma tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan infak, maka lepas pada tuan-tuan infak, tuan-tuan maklum. Saya telah infak untuk berbuka puasa. Sebungkus, 2 bungkus dan sebagainya. Maklum pada nombor talian yang ada tersebut. Sama ada kalau kit dapur Ramadan, tuan-tuan hubungi 013-617-1941. Kemudian nasi bungkus, tuan-tuan hubungi 013-906-1204. Kalau tuan-tuan nak post, nak minta supaya post kurma dan sebagainya, tuan-tuan boleh tengok dalam Matan Biz terus. matanbiz.com. Ejaan Matan Biz tu ada dekat apa ni, dekat skrin tu, insya-Allah. Tuan-tuan tengok matanbiz.com ya. Dalam akaun tu, akaun www.matanbiz.com. Tu insya-Allah, mudah-mudahan tuan-tuan tengok dalam Matan Biz tu, dia bersambung terus, insya-Allah. Tuan-tuan tengok dalam tersebut ada kurma-kurma, adanya produk-produk yang telah kita sediakan. Tuan-tuan nak post, minta post pada mak ayah, boleh kita postkan, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Yang ketiga saya nak sebutnya ialah kami masih lagi memerlukan tajaan. Kalau tuan-tuan nak taja 3 orang pelajar daripada Jerantut Pahang, daripada pelajar-pelajar Ma'had Tahfiz kami. Yang pertama, pelajar Nur Farihin Azwar binti Muhammad Syukri. Ni pelajar tahun 2019. Sekarang sedang juzuk yang ke-15. Juzuk yang ke-15. Ini insya-Allah untuk tajaan kepada Nur Farihin Azwar. Kemudian yang kedua ada Adam Iqbar bin Zulkifli, 14 tahun. Pelajar tahun 2019 juga. Kemudian dia sedang juzuk yang ke-6. Juzuk yang ke-6 muka surat 121. Insya-Allah kita pakat-pakat tanggung lah. Tuan-tuan tak semestinya tuan-tuan nak tanggung 3,500 tak. Tuan-tuan masuklah berapa-berapa pun. Kemudian dicukup 3,500 di kalangan kita, tanggung. Dia seorang pelajar dipanggil demikian. Kemudian demikian juga pelajar Ma'had Tahfiz An-Nabawi Jerantut ini, adik Nur Hanafiah Najihah binti Asrah, umur 14 tahun, datang daripada Sabah. Ini pelajar yang datang daripada Sabah. Anak Sabah yang datang belajar ini, di kalangan pelajar, dia meletak di Sekolah Kebangsaan Paris Kinabatangan Sabah ini sendiri. Dia mula belajar tahun ini, baru juzuk yang pertama. Tapi nampak pelajar yang bersungguh-sungguh. Dan kita harap supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan dia di antara pendakwah yang baik dan kemudian orang yang salihah, dan juga berkembang ilmu ini sampai di kalangan di bumi Sabah itu sendiri, insya-Allah. Mudah-mudahan demikian. Tuan-tuan yang nak tajaan ini, tuan-tuan boleh terus ke talian 013-617-1941. Tuan-tuan hubungi terus untuk dapatkan tajak, untuk nak menaja. Niat siapa yang nak baca Quran pada kita tiap-tiap hari. Kalau tidak kita taja anak-anak ni. Bila kita taja anak-anak ni, maknanya dalam masa yang sama juga dia baca Quran, dia sampai pahala untuk diri kita. Kita tak nampaklah sekarang ni, tapi bila kita menghadap depan Allah nanti, kita berjumpa dah dia pahala-pahala yang banyak yang Allah sediakan. Kemudian yang kedua, yang keempat tuan-tuan, saya sedang bangunkan masjid di Kuala Terengganu. Saya sedang bangunkan masjid di Pulau Langkawi. Di Kuala Terengganu tu tak ada apa-apa lagi. Kita dah ratakan tanah. Kemudian kita nak bangunkan masjid. Masjid terlebih dahulu untuk buat sekolah Ma'had Tahfiz di Kuala Terengganu, Jalan Telemong itu sendiri. Dan bila tuan-tuan masuk dalam bulan Ramadan begini, tuan-tuan ambillah kesempatan untuk mewakafkan. Untuk kita buka di Kuala Terengganu tu, satu kaki itu sebanyak lebih kurang RM50. RM50. Sama juga di Pulau Langkawi, sama juga. Kita sedang, nanti tuan-tuan boleh tengok bangunan Pulau Langkawi, yang bangunan masjid yang telah kita bangunkan. Yang ini menyebabkan sahabat kita daripada Singapura datang rombongan nak tengok betul ke tak betul Ustaz Ahmad Dasuki bangunkan. Sama juga sahabat daripada Brunei Darussalam, Puan Hajjah Florinda dan kumpulan Meraih Berkah. Saya harap supaya Allah berkati sungguh di kalangan mereka ini. Mereka telah datang jauh daripada Brunei, datang bagi sumbangan untuk nak siapkan. Tiba-tiba tak siap juga.
untuk Ramadan ini, ujian pada diri kitanya. Bukan maksudnya saya bukan nak suruh siapkan sepenuh, tak. Saya nak bumbung saja, tapi oleh kerana berlaku PKP tersebut, maka kita tak dapat untuk nak menyiapkan. Tuan-tuan boleh terus untuk infak berterusan dalam bulan-bulan sebegini insya-Allah. Ataupun wakaf, niat untuk arwah ayah, niat untuk arwah mak dan sebagainya, agar pahala itu berterusan untuk diri kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
محمد